Pilihan raya negeri sudah selesai. Rakyat Sarawak sudah memilih. Agaknya, apa faktor yang menyebabkan PHEC kalah teruk dan GPS menang besar? Pilihan raya negeri Sarawak ke-12 yang tertunda lebih setahun telah selesai semalam. Seperti yang dijangka, ia telah dimenangi oleh Parti Gabungan Sarawak atau GPS yang dipimpin oleh Abang Johari Abang Oping. GPS telah merangkul 76 kerusi daripada keseluruhan 82 kerusi Dewan Undangan. Ini merupakan kemenangan bergaya 2/3 majoriti. Cuma, yang memeranjatkan ialah kekalahan teruk oleh Gabungan Pakatan Harapan. Daripada 10 kerusi dimenangi pada PRN 2016, kini hanya tinggal 2 kerusi sahaja yang dimenangi oleh DAP Didun, Padungan dan Pending. Manakala PKR dan Amanah tewas di semua kerusi yang ditandingi mereka. Terdapat pelbagai faktor dan punca kekalahan teruk Pakatan Harapan dan kemenangan besar Gabungan GPS di PRN Sarawak kali ini. Dan mungkin inilah antara 5 faktor utama seperti yang dirumuskan oleh saudara Johardi Ibrahim yang tersiar di portal dagangnews.com. Pertama, formula terbaik kongsi kuasa oleh GPS. Rekod prestasi kerajaan negeri yang dipimpin oleh Abang Johari selama ini menjadi panduan kepada rakyat Sarawak untuk terus memilih GPS yang terdiri daripada PBB, Parti Rakyat Sarawak, PRS, PDP dan SUPP. Formula perkongsian kuasa ini meyakinkan bahawa tiada kaum terpinggir kerana kumpulan etnik Iban, Bidayo, Kelabit memiliki wakil yang dijamin di dalam parti dan juga kerajaan negeri. Yang lebih penting, formula ini sudah berdekad-dekad diamalkan, telah terbukti berjaya dan tiada siapa berisiko lompat parti atau dibeli. Kedua, GPS sendirian berhad. Kebanyakan komponen parti dalam GPS adalah dari komponen Barisan Nasional sebelum PRU 2018 lalu. Kerjasama mereka melalui beberapa siri percaturan politik di peringkat persekutuan di sepanjang 2 tahun lalu membuat mereka lebih padu demi menjaga kepentingan rakyat dan negeri Sarawak. Pada PRN Sarawak baru-baru ini, BN dan PN tidak bertanding. Tetapi kedua-duanya melahirkan sokongan kepada GPS. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah turun padang sampai ke kawasan sejauh Mukah dan Kapit berkempen untuk GPS. Kesemua pemimpin kanan parti komponen GPS telah menang selesa di kerusi DUN masing-masing. Ketiga, kredibiliti Abang Jo sebagai Ketua Menteri. Abang Johari Oping dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak berikutan kematian Adenan Satim pada 11 Januari 2017. Terdapat desas-desus mengatakan Abang Johari perlu membuktikan beliau adalah sebenar-benar pilihan rakyat untuk mengesahkan jawatannya sebagai Ketua Menteri. Keputusan Sabtu lepas jelas menunjukkan cakap-cakap itu meleset. GPS menang lagi besar berbanding PRN 2016. Pencapaian ini diraih dengan bantuan sederhana dari BN dan PN. Semuanya hasil usaha jentera GPS sendiri. Kini, tiada siapa boleh meragui atau memperlecehkan kredibiliti Abang Johari sebagai Ketua Menteri. Keempat, GPS lama bersedia hadapi PRU 15. PRU 15 perlu diadakan tahun depan setelah menyaksikan 3 kerajaan bertukar ganti sejak 2018. Ketika BN dan PN masih terus bersengketa di peringkat persekutuan, kedua-dua gabungan parti ini masih melayan GPS sebagai kekasih awal dan akhir. Ini kerana baik BN maupun PN tahu untuk kedua-duanya bergerak bersendirian pun agak sulit bagi melawan Pakatan Harapan. Dan GPS adalah sebenar-benar the kingmaker. PHEC pun sedar mereka tidak akan dapat menarik GPS disebabkan pendekatan mereka pada 2018 dengan menghentam kerajaan negeri Sarawak. Tuduhan kerajaan negeri bankrupt masih terngiang-ngiang jelas di telinga pengundi Sarawak dan inilah yang mereka tunjuk di peti undi semalam.
Kelima, selamat tinggal DAP dan PKR. Rekod buruk pentadbiran pihak selama 22 bulan mungkin menjadi satu daripada faktor pengundi Sarawak menolak DAP dan PKR. Pada 2016, pihak memenangi 10 kerusi dengan DAP ada 7 dan PKR 3. Kini pihak hanya tinggal 2 yang dimenangi oleh DAP di Don, Pending dan Padungan. PKR yang bertanding di 28 kerusi tewas sama sekali. Rakyat Sarawak sudah malas hendak layan kerana rekod menunjukkan wakil rakyat parti itu sesuka hati melompat ke parti lain tanpa dapat didisiplinkan oleh pucuk pimpinan parti di peringkat nasional. Pucuk pimpinan DAP dan PKR kena terima hakikat bahawa pilihan raya Sarawak dan Melaka adalah isyarat tsunami 2018 sudah pun berakhir. Tiada lagi faktor Tun Mahathir bersama di dalam pihak juga menjauhkan keyakinan pengundi. Kesimpulannya, dengan prestasi G2PRN Sarawak Sabtu lepas, GPS berada dalam kedudukan yang cukup kuat untuk memenangi lebih banyak kerusi parlimen pada PRU 15 nanti. Pada PRU 2018 lalu, GPS memenangi 18 kerusi daripada 31 yang dipertandingkan. Apa pula nasib calon DAP dan PKR? Kemungkinan besar, keputusan PRN 2021 ini akan berulang. Sarawak! Utamakan! Sarawak! Utamakan! Sarawak! 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 Sarawak!